Suasana pagi itu mendung, seolah-olah langit sendiri turut merasai kehilangan yang sedang melanda tanah air. Di seluruh pelosok negara, rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat berkabung dalam diam, hatinya berat memikirkan berita yang menggemparkan. Tun Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, telah menghembuskan nafas terakhir akibat sesak nafas yang berpanjangan. Beliau pergi dalam lena, tenang, sebagaimana gaya kepimpinannya yang selama ini disanjung, penuh ketertiban, bersahaja, tetapi berwibawa. Dilahirkan pada 26 November 1939 di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Nama Abdullah Ahmad Badawi bukan sekadar lembaran dalam buku sejarah. Beliau adalah nadi kepada transformasi nilai dalam pentadbiran negara, pelopor kepada pendekatan Islam hadari, dan simbol keharmonian dalam perbezaan. Dalam dunia politik yang syarat dengan hiruk-pikuk dan amarah, beliau hadir bagaikan embun pagi, menenangkan, menyegarkan, tetapi tidak pernah lalai akan tanggung jawabnya. Wajahnya yang sentiasa tenang, tutur katanya yang penuh beradab, telah menjadikan beliau tokoh yang disegani, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di mata dunia. Ramai yang mengenali beliau sebagai Pak Lah, panggilan mesra yang mencerminkan rasa dekatnya beliau dengan rakyat. Walau berpangkat tinggi, tidak pernah beliau meletakkan dirinya di takhta yang terasing. Dalam lawatan ke kampung, pasar tani, mahupun sekolah-sekolah, beliau berjalan tanpa protokol yang keterlaluan, mendengar luahan rakyat dengan telinga yang jujur dan hati yang terbuka. Beliau percaya bahawa kepimpinan bukan sekadar soal kuasa, tetapi amanah yang perlu digalas dengan integriti dan keikhlasan. Itulah sebabnya, saat beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009, beliau tidak dihujani cemuhan atau kontroversi. Sebaliknya, disanjung sebagai negarawan tulen yang tahu bila masa untuk berundur dengan bermaruah. Pemergiannya kini mengundang gelombang emosi yang sukar digambarkan. Setiap hela nafas, terakhirnya bagaikan membawa pergi satu era. Era yang mengangkat nilai kesederhanaan, keterbukaan dalam wacana, dan usaha pemulihan dalam institusi-institusi negara. Sesak nafas yang menamatkan riwayat beliau menjadi simbolik, seolah-olah beban dan keperitan yang selama ini beliau pikul dengan sabar akhirnya sampai ke penghujungnya. Di hospital tempat beliau menghembuskan nafas terakhir, suasana menjadi hening saat berita disahkan. Istrinya, Tun Jan Abdullah, menggenggam tangan suaminya dengan erat. Walau jasadnya telah sejuk, cinta dan hormat terhadap lelaki itu tetap hangat. Anak-anak, cucu dan keluarga terdekat mengelilingi katilnya, mengucapkan doa, mengenang segala detik-detik berharga yang pernah mereka lalui bersama. Mereka tidak hanya kehilangan seorang suami, ayah, atau datuk. Mereka kehilangan pelita, penunjuk arah, dan pembimbing kehidupan. Berita kematiannya tersebar pantas ke seantero dunia. Para pemimpin negara, dalam dan luar negeri, menghantar ucapan takziah dan mengenang jasa beliau. Dari Jakarta ke Riyadh, dari Canberra ke London, dunia mengiktiraf sumbangan beliau terhadap keamanan serantau, toleransi antara agama, dan diplomasi yang beradab. Abdullah bukan sekadar pemimpin Malaysia, dia adalah sahabat kepada dunia, kata seorang diplomat dari Eropah. Begitulah besarnya pengaruh Pak Lah, bukan kerana kata-katanya yang keras, tetapi kerana keteguhan prinsipnya yang tidak goyah, meski di lambung gelombang. Di Kuala Lumpur, rakyat mula membanjiri Masjid Negara, tempat di mana jenazah beliau akan disembahyangkan sebelum dikebumikan di Makam Pahlawan. Dari pemuda hingga warga emas, dari golongan marhaen hingga orang kenamaan, semua hadir dengan satu tujuan, memberi penghormatan terakhir kepada pemimpin yang mereka cintai. Di sepanjang jalan menuju masjid, bunga-bunga putih bertaburan, lambang kesucian dan keikhlasan yang menjadi teras hidup beliau.
Suara takbir bergema, mengiringi perjalanan terakhir seorang negarawan yang hidupnya dipenuhi pengorbanan. Bagi generasi yang membesar di bawah kepimpinannya, Abdullah Ahmad Badawi adalah lambang kelembutan dalam kekuatan. Ketika beliau memperkenalkan dasar Islam Hadari, ramai yang membuka mata terhadap keindahan Islam sebagai agama yang progresif, penuh rahmat, dan serasi dengan zaman. Beliau tidak pernah memaksa, sebaliknya mengajak dengan ilmu dan akhlak. Itulah pendekatan yang membuatkan beliau diterima oleh pelbagai kaum dan agama di Malaysia, negara majmuk yang sentiasa mencari keseimbangan antara warisan dan kemodenan. Dan kini, dalam setiap doa yang dipanjatkan untuknya, ada rasa kehilangan yang tidak mampu diterjemah dengan kata-kata. Seorang insan yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada negara kini telah pulang ke pangkuan ilahi. Namun, jasa dan visinya akan terus hidup. Dalam dasar-dasar yang beliau rintis, dalam generasi muda yang dipengaruhi pemikirannya, dan dalam hati rakyat yang sentiasa mengenang beliau sebagai pemimpin yang tidak pernah mementingkan walaupun jasadnya kini terbujur kaku di pembaringan terakhir, namun semangat dan wibawa Tun Abdullah Ahmad Badawi terus hidup dalam setiap inci tanah air yang pernah dipijaknya, dalam setiap dasar yang pernah digariskannya, dan dalam setiap jiwa rakyat yang pernah disentuh oleh kepimpinannya yang luhur. Pusara itu hanyalah penanda bagi tempat persemadian seorang pemimpin, namun warisannya tak mungkin ditimbus oleh tanah, tak mungkin lenyap ditelan zaman. Di Masjid Negara, jemaah yang hadir bertambah padat. Ramai antara mereka tidak kenal beliau secara pribadi, namun itu bukanlah halangan untuk merasai kehilangan yang mendalam. Seorang lelaki tua dari Hulu Terengganu yang datang dengan menaiki bas semalaman berkata sambil menitiskan air mata, "Saya datang sebab nak ucap terima kasih. Zaman dia, hidup saya lebih tenang, tiada gaduh-gaduh, dan saya rasa suara orang kampung pun didengar." Di sisi pusara, barisan pemimpin negara berdiri dalam diam. Mata mereka merenung tanah yang baru digali, namun fikiran mereka terbang jauh, mengimbau detik-detik bersama beliau, ucapan-ucapannya yang penuh hikmah, keputusan-keputusan yang pernah mempengaruhi hala 7 negara. Di antara mereka, ada yang bersuara perlahan. Kita hilang bukan sekadar seorang pemimpin, tetapi hati nurani dalam dunia politik kita. Di layar sejarah Malaysia, nama Abdullah Ahmad Badawi akan terpahat sebagai simbol kestabilan selepas badai. Beliau mewarisi negara ketika luka-luka perpecahan politik masih berdarah. Namun beliau tidak memilih untuk menggarang, sebaliknya, beliau menyejukkan. Beliau tidak menyerang, tetapi memujuk. Gaya kepimpinan inilah yang menjadikan beliau unik. Beliau mengubah naratif politik dengan pendekatan damai, bukan konfrontasi, ketika beliau memegang tampuk kuasa selepas era Tun Doktor. Mahathir Mohamad, negara berada di persimpangan. Dunia luar memerhati, adakah Malaysia akan terus maju atau akan hanyut dalam ketidaktentuan. Pak Lah, dengan tenang dan sabar, memperkenalkan dasar-dasar baru yang menyentuh akar kepada masalah rakyat. Pembangunan modal insan, pengukuhan institusi kehakiman, serta komitmen kepada prinsip kebebasan media mula mendapat tempat. Walaupun tidak semua dapat direalisasikan sepenuhnya, namun niat beliau jelas, negara ini perlu berubah, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan bimbingan, bukan dengan tekanan, tetapi dengan kepercayaan. Warisan Islam Hadari yang diperkenalkan olehnya juga telah merentasi sempadan politik. Ramai ilmuwan Islam dari seluruh dunia memuji pendekatan tersebut. Satu formula keislaman yang sesuai dengan realiti masyarakat majmuk, yang memuliakan ilmu, etika, dan kemajuan sejati. Malah, sehingga kini, gagasan itu masih disebut-sebut di dalam wacana akademik dan pentadbiran Islam sebagai antara model paling progresif dalam sejarah kontemporari. Namun, kehidupan beliau bukanlah bebas daripada cabaran.
dalam tempoh perkhidmatannya, beliau berdepan tekanan dalaman dan luaran, kritikan media, serta desakan politik dari pelbagai arah. Tetapi dalam semua itu, beliau kekal berprinsip. Tidak pernah satu saat pun beliau terikut dengan permainan politik yang menggadaikan maruah. Beliau memilih untuk berundur secara sukarela, bukan kerana kekalahan, tetapi kerana kefahaman bahawa seorang pemimpin sejati tahu bila masa untuk memberi laluan. Kini, setelah beliau tiada, suara-suara penghargaan mula bergema dari segenap penjuru. Rakyat, tokoh politik, cendekiawan, malah para pelajar, mula menyedari betapa besarnya peranan yang pernah dimainkan oleh beliau dalam mengukuhkan sistem demokrasi dan kenegaraan Malaysia. Di kampus-kampus, seminar dan forum khas diadakan bagi memperingati pemikiran dan prinsip yang pernah menjadi tunjang kepada kepimpinannya. Di sekolah-sekolah, guru-guru sejarah menceritakan kepada pelajar tentang era di mana politik menjadi platform perkhidmatan, bukan perebutan kuasa semata-mata. Di dalam rumahnya di Kepala Batas, gambar-gambar lama beliau masih tergantung di dinding. Ada yang tersenyum sambil mendukung cucu, ada yang sedang bersalaman dengan rakyat, dan ada juga gambar lama ketika beliau menjadi pegawai kerajaan muda. Masih segar dengan idealisme dan cita-cita. Istrinya, Tun Jan, memandang gambar-gambar itu dalam diam. Di sudut hatinya, pasti ada kenangan yang tak akan dapat diceritakan dengan kata-kata. Detik-detik menjadi saksi kepada perjuangan seorang suami yang berjuang bukan untuk populariti, tetapi untuk negara. Di luar rumah itu, orang kampung datang berduyun-duyun untuk mengucapkan takziah. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa Al-Quran, ada yang hanya membawa hati yang berat dan air mata yang deras. Seorang wanita tua yang pernah menjadi jiran mereka suatu ketika dahulu berkata dengan nada sebah, "Pak Lah tu, dia tak pernah tinggi suara, tak pernah lupa orang susah. Dulu masa arwah mak saya sakit, dia sendiri datang ziarah. Itu pemimpin sebenar, bukan sekadar di atas pentas, tapi dalam hati rakyat." Rakyat Malaysia kini berada di satu fasa baru, fasa mengenang dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang pernah diperjuangkan oleh Pak Lah. Tidak semua pemimpin akan diingati kerana kuasa, tetapi Pak Lah diingati kerana jiwanya. Dalam dunia yang semakin bercelaru dengan kemarahan dan perpecahan, beliau adalah simbol damai yang pernah menyejukkan tanah air ini. Maka, ingatan terhadap beliau bukan sekadar nostalgia. Ia adalah seruan untuk kembali kepada prinsip, kepada akhlak, kepada integriti yang sejati. Waktu terus berlalu. Matahari mula terbenam di ufuk langit Kuala Lumpur. Burung-burung kembali ke sarang, dan angin senja bertiup perlahan di makam pahlawan. Namun, satu perkara pasti, nama Tun Abdullah Ahmad Badawi akan terus hidup dalam sejarah negara ini. Setiap anak bangsa yang mencintai Malaysia dengan jujur akan sentiasa mengingatinya sebagai pemimpin yang tidak pernah meninggalkan rakyat di belakang, walau dirinya telah lama melangkah ke hadapan. Dan dalam doa setiap insan yang mengenang beliau, pasti ada satu permintaan, agar Malaysia terus dituntun oleh semangat dan warisan seorang negarawan sejati seperti Pak Lah. Seorang yang pernah memimpin dalam diam, yang pernah mendidik tanpa menghukum, dan yang akhirnya pergi dengan tenang. Bukan sebagai tokoh yang dilupakan, tetapi sebagai pelita yang tak pernah padam.